Saya masih lagi demam, saya masih lagi selesma. Mungkin sorak saya lain sikit hari ini. Tapi apa-apa pun, hari ini saya ada satu lagi perkongsian yang menarik untuk semua goers. Goers tahu yang saya berasal daripada Sabah. Sebenarnya, di kawasan Sabah, di Sarawak, di Brunei dan juga di sekitar kawasan Indonesia, banyak benda-benda misteri dan pelik yang berlaku di sekeliling Borneo ni. Dan antara benda mistik yang menarik untuk dikongsikan kepada semua ialah sumpahan-sumpahan yang wujud di sekitar Borneo. Daripada sumpahan seorang ketua kampung yang tidak membenarkan ahli keluarga dia berkahwin dengan bangsa lain, sehinggalah satu sumpahan yang dipercayai oleh seorang lelaki membuatkan dia membawa keluarga dia masuk ke dalam hutan gara-gara mengelak sumpahan tersebut. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Ini adalah 4. Kisah sumpahan yang mengejutkan di Borneo. 4. Sumpahan Gaya Putih, Sarawak. Ini adalah kisah sumpahan yang dipercayai oleh masyarakat Lundu di Sarawak yang berlaku di antara 3 beranak dengan seekor raja buaya yang besar berwarna putih dan dikatakan sebagai raja segala buaya. Kisahnya bermula bila Datuk, isterinya dan cucu perempuannya turun ke sungai untuk menjala ikan. Sibuk menjala, si Datuk kemudian menemui sebentuk cincin berlian yang sangat cantik tersepit di celah batu sungai. Dia yang terpesona dengan ukiran cincin tersebut kemudian memasukkan cincin tadi di dalam poket bajunya. Senja berganti malam, mereka bertiga berada di rumah. Si Datuk tadi yang terpegun dengan keindahan cincin yang ditemuinya memerhati cincin tersebut sehinggalah dia tertidur. Semasa sedang tidur, dia bermimpi didatangi oleh seekor raja putih yang sangat besar. Pada waktu itu, buaya tersebut dikelilingi oleh berlian dan emas dan dia meminta semula cincin yang ditemui Datuk tadi. Si Datuk tadi bersetuju untuk mengembalikan cincin berlian tu, tapi dengan satu syarat. Dia mahu yang keadaan cuaca selalu dalam keadaan yang baik supaya mereka boleh mencari makan di hutan ataupun di sungai dengan mudah. Buaya tadi pun bersetuju, tapi dia meletakkan syarat dia sendiri yang dia mahu menjadikan cucu Datuk tadi sebagai isteri bila cucu perempuannya berumur 15 tahun. Si Datuk pun bersetuju menyangka yang selepas belasan tahun, buaya tadi akan lupa dengan janji mereka. Sehinggalah umur cucu dia tadi 15 tahun. Cucu dia membesar sebagai seorang yang jelita dan datanglah si Raja Buaya untuk menuntut janji yang dibuat oleh si Datuk belasan tahun lalu. Ketika mereka berada di sungai Batangkayan, si Datuk terkejut dengan kehadiran buaya tadi sebab dia menyangka yang perjanjian mereka telah buaya tu lupakan. Dia pun memberikan 1001 alasan untuk tidak menunaikan janji mereka. Maka marahlah buaya putih tadi. Dia menyumpah keluarga Datuk tadi, katanya dia akan mengganggu mereka tanpa henti. Keluarga mereka akan sukar untuk mencari makanan dan dia akan menukar cucu perempuan tu menjadi buaya. Saat tu juga bergeloralah sungai tempat mereka menangkap ikan tadi. Si Datuk lemas, si nenek dan si cucu berjaya berenang ke tebing. Kini, si nenek dan si cucu tinggal berdua. Dari hari ke hari, mereka semakin sukar untuk mencari rezeki, sama ada di sungai ataupun di hutan. Mereka terpaksa bergantung dengan simpati dari penduduk tempatan untuk terus kekal hidup. Si cucu pula, dari hari ke hari, bentuk fizikalnya semakin berubah. Kulitnya tumbuh sistik dan perangainya juga seperti seekor buaya, membuatkan dia menyendiri, mengelak dari masyarakat. Tidak sehingga suatu hari si Datuk datang ke dalam mimpi menjelaskan apa yang terjadi. Barulah si nenek dan cucunya tahu dengan perjanjian yang dibuat beberapa tahun yang lalu. Dengan itu, mereka meminta ketua adat di sana melakukan satu ritual untuk memuaskan hati buaya putih tadi. Mereka menyediakan 13 dulang makanan untuk meminta sumpahan diputuskan dan akhirnya si Raja Putih pun melepaskan sumpahan tadi. Itulah kisah sumpahan Gayau Putih di Sarawak. 3. Sumpahan Imam di Kimanis, Sabah. Untuk kisah ini, mereka yang terlibat memang benar-benar wujud. Disebabkan tiada siapa yang boleh mengesahkan kisah ni, saya akan gunakan nama samaran. Ini adalah kisah sumpahan yang dipercayai oleh penduduk tempatan sebagai kisah legenda yang pernah berlaku di daerah Kimanis, Sabah, melibatkan seorang imam yang datang ke sana untuk menyebarkan agama Islam dan juga seorang penduduk tempatan yang dikenali sebagai Jalil. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1877.
Imam yang datang tadi dikenali sebagai Imam Said, bukan nama sebenar. Seorang imam yang disegani, tegas dan dihormati di Kimanis. Diceritakan oleh penduduk tempatan, Imam Said ialah pengasas kepada masjid pertama di Kimanis. Jalil pula diceritakan seorang kaki tangan kerajaan yang terkenal di kalangan komuniti yang bekerja untuk British North Borneo Chartered Company ataupun BNBCC di Pelabuhan Kimanis. Disebabkan terdedah dengan barangan dari luar negeri yang keluar dan masuk, dia didedahkan kepada arak dan menjadi seorang pemabuk. Ada satu ketika Jalil sedang mabuk, dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Ketika berada di situ, Imam Said menegur Jalil yang pergi ke masjid dalam keadaan mabuk. Jalil berasa malu dan segan dengan teguran daripada Imam Said tadi. Dia kemudian mengeluarkan sepucuk pistol dan menembak Imam Said. Tapi Imam Said seorang lelaki yang dikatakan memiliki ilmu kebal yang luar biasa. Peluru Jalil tiada kesan dengan tubuh badan Imam Said. Untuk mempertahankan diri, Imam Said pula mengeluarkan pistol dia dan menembak Jalil. Maka meninggallah Jalil. Bila berita ini tersebar di kalangan ahli keluarga, mereka pun menyimpan dendam kesumat dengan Imam Said. Laporan polis pun dibuat dan pencarian besar-besaran dirancang. Namun begitu, mereka risau bagaimana untuk menangkap imam hebat yang penuh dengan ilmu ini. Imam Said yang mendapat tahu yang dia dikehendaki, memutuskan untuk berlaku adil. Dia membuang segala ilmu yang dimiliki, dipercayai dibuang di Sungai Kimanis. Datanglah pasukan polis untuk menangkap Imam Said. Hanya dengan satu das tembakan, gugurlah seorang imam di Kimanis. Namun begitu, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir keluar dari mulutnya, menyumpah seluruh pekan Kimanis yang pekan tersebut akan mundur untuk 7 keturunan keluarga si Jalil. Tanda sumpahan ini seakan menjadi realiti bila dari tahun ke tahun ekonomi kawasan di Kimanis semakin mundur. Keadaan sungai yang menjadi cetek membuatkan tiada kapal yang datang. Tanaman padi yang tidak menjadi dan pekan tersebut tidak menerima orang luar yang datang. Namun begitu, dipercayai hari ini sumpahan Imam Said telah pun berakhir bila hari ini Kimanis semakin membangun dan membangun. Tapak perkuburan Imam Said tadi boleh ditemui di sekitar kawasan Bukit Kupang Kimanis. 2. Sumpahan si ikan patin Sarawak dan Brunei. Bulan-bulan puasa ni, menu macam ikan patin masak tempoyak memang mengiurkan. Rata-rata kita di sini tahu dengan kisah legenda sumpahan ikan patin putih di kalangan penduduk Melayu Sarawak. Secara ringkasnya, seorang lelaki yang dikenali sebagai Awang Gading menemui seorang bayi perempuan di tepi sungai. Dia kemudian mengambil bayi tersebut dan membesarkan dia menjadi seorang wanita jelita yang dikenali sebagai Dayang Kumuna. Tapi ketika dia dilamar oleh seorang jejaka yang bernama Awang Usop, dia memberikan syarat yang pelik yang Awang Usop tidak boleh membuatkan Dayang Kumuna ketawa walau sedikit pun. Demi cinta, Awang Usop turuti permintaan Dayang. Tidak sehingga suatu hari Dayang geli hati dengan gelagat anak-anaknya. Dayang tergelak kecil. Apabila sedar dia tergelak, dia segera berlari ke sungai. Rupa-rupanya, kalau dia ketawa, dia akan bertukar menjadi ikan patin. Awang dan anak-anak Dayang Kumuna yang melihat isteri dan ibu mereka berubah menjadi ikan ni bersumpah tidak akan memakan ikan patin. Tapi tahukah anda, kisah legenda ini bukan sahaja dipercayai di kalangan penduduk Melayu Sarawak, tetapi kisah larangan memakan ikan patin ini dipercayai juga oleh penduduk Melayu Brunei. Kisahnya bermula dari sekumpulan pedagang Brunei yang cuba untuk mengelak dari sekumpulan lanun. Mereka kemudian melalui sebuah laluan sungai yang sempit. Tapi malang bagi mereka, semakin mereka masuk, kawasan sungai tersebut semakin cetek dan cetek, membuatkan kapal mereka terhenti. Menyangka yang kalau air pasang, dengan itu mereka menunggu air pasang untuk keluar dari situ. Tetapi sangkaan mereka salah sama sekali. Bila dari hari ke hari mereka masih lagi tidak berganjak dari situ. Sementara menunggu, para nakhoda menemui sebuah mata air. Di dalam mata air itu pula ada seekor ikan patin. Adab orang dulu-dulu, mereka akan meminta izin untuk berkongsi air di situ. Namun begitu, alangkah terkejutnya bila ikan patin tadi boleh bercakap dan memberikan mereka kebenaran. Tapi dengan syarat, mereka tidak boleh memakan ikan patin seumur hidup mereka. Nakhoda tadi bersetuju dan sejurus lepas tu, aliran dari mata air tadi melimpah dengan sangat deras.
membolehkan kapal mereka keluar dari situ. Bila mereka kembali ke Brunei, mereka menyebarkan kisah ini di kalangan ahli keluarga. Dan itulah kisah legenda ikan patin di Brunei. 1. Sumpahan kahwin bangsa lain, Sabah. Ini adalah kisah benar yang diceritakan kepada saya sendiri daripada Tuan punya badan. Lebih tepat lagi, kisah sebuah keluarga yang berasal dari Sabah di sebuah daerah yang dikenali sebagai Sembulan. Kita kena faham sejarah kawasan Sembulan itu sendiri. Suatu ketika dahulu, Sembulan adalah satu perkampungan atas air yang dihuni oleh kebanyakan penduduk awal di sekitar daerah Kota Kinabalu. Kalau sekarang kita tengok lokasi Sembulan terletak di tengah-tengah bandar, sebab dari tahun ke tahun tanah di sekeliling Sembulan ditambak, membesarkan kawasan tanah sehinggalah ke daerah Jesselton Point. Tapi dahulu, Sembulan adalah kampung atas air yang terletak di persisiran pantai di antara lautan menghubungkan pulau-pulau di sekitar, membolehkan orang dari pulau untuk keluar dan masuk. Kampung Sembulan yang rata-rata pada waktu itu dihuni oleh suku kaum Bajau sering menerima ancaman dari orang luar, dari bangsa luar yang datang dari pulau berhampiran. Mereka akan datang dan membuat kacau bilau, merompak, menculik, merogol dan membuat onar. Dan mereka ni berbangsa lain, bukan bangsa Bajau. Ada ketika mereka ni digelar sebagai Lanun. Setiap hari ada sahaja masalah akibat daripada kehadiran bangsa lain. Dengan itu, ketua kampung Sembulan pada waktu itu serik dan sangat benci dengan kaum lain tadi. Kemudian melafazkan sumpah laknat. Katanya, aku melarang 7 keturunan aku kahwin dengan keturunan kaum ini. Sesiapa yang melanggar sumpah aku, maka celakalah hidup mereka. Ini adalah satu pegangan yang diambil serius di kalangan ahli keluarga mereka sehinggalah hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Maafkan saya kalau suara saya kurang jelas hari ini. Saya masih lagi selesma. Pastikan kamu semua jaga kesihatan kamu di luar sana. Kepada yang masih berpuasa tu, selamat menjalani ibadah puasa kepada semua. Macam biasa, saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kisah-kisah sumpahan ini, kisah mana yang anda rasa paling menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, we men must go to I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation